Saya membaca satu anak di yang bermakna dan juga membaca pembuat dan jadi Nabi berkurang untuk bersih masjid Al-Ikhlas menjadi makna sebagai pegawai dan juga ada yang puasa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini dapat kita bersama-sama mendengar ceramah yang akan disampaikan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Nabi, Ustaz Muhammad Al-Nabi yang Rahman dalam majlis Mahadras 10 Malam Asyura. Izinkan saya membacakan sedikit biodata Ustaz Al-Nabi. Beliau dilahirkan di Batu Pahat, mendapat pendidikan dalam Bachelor di University of Jordan 2000 dalam bidang sastra dan Arab, Master dalam UTM Skudai 2016, pengurusan dan pentadbiran pendidikan, diploma pendidikan dari IPG Kampus Pendidikan Islam Bali, bertugas sebagai guru besar Arab di Sekolah Menengah Tun Mahmud Angkat selama 7 tahun, penolong pegawai PBD MUA 1 tahun 6 bulan, penolong pengarah Bagian Arab Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Johor selama 5 tahun, penolong pengarah pengurusan guru pendidikan Islam di Johor, ini sebagai penolong pengarah pengembangan atap dan nilai sektor pendidikan Islam di Jabatan Pendidikan Negeri. Dan selain itu juga beliau memegang tauliah guru takmir Johor sejak 2010, memegang tauliah pembimbing haji tabung haji dan juga mutakhir umrah sejak 2011. Beliau sudah punya anak sama 5 orang. Untuk memeriahkan majlis ini, marilah kita bersama-sama dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Nabi dalam majlis Mahadras malam ini. Dengan hormatnya disilakan Ustaz Al-Nabi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Linnabil karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ma suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya hormati, delegasi Tok Penghulu, Tok Ketua Kampung, pengurusi Masjid Al-Ikhlas Bandar Selesa Jaya, Tuan Haji Mano serta Barisan Tuan Kuasa, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sedang hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkatan ini dan bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan Muharram 1442 Hijriah. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita hidup di muka bumi ini sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus diberikan nikmat yang berterusan. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah beri pada kita sampai ke saat ini dan seterusnya, kita zahirkan, kita pulangkan dengan tanda syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah. Kerana almarhum Profesor Hamka sebut dalam tafsirnya,
ketika mengungkapkan ayat Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah nyatakan pada penutup suratul Duha, adapun nikmat-nikmat yang dikurniakan kepadamu maka bicarakanlah, kata Allah. Imam Profesor Hamka kata, bersyukurlah kita kalau hidup jadi orang yang bersyukur. Dia kata bersyukurlah kita dekat dunia ini kalau hidup kita jadi orang yang bersyukur, dan didik diri kita mudah-mudahan bersyukur kepada pemberi nikmat. Kita bukan seronok suka dengan nikmat sahaja, tapi kita dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita terus ingat kepada pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, malam ini tema kita, bicara kita hal berkaitan dengan hijrah, berkaitan dengan Ashura, dan berkaitan dengan Muharram yang sedang kita lalui sekarang ini. Apa yang kita nak ambil manfaat daripada peristiwa besar yang berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, supaya kita juga mencipta sejarah daripada peristiwa hijrah. Iaitu tema yang saya nak bawa pada malam ni. Bagaimana kita nak cipta sejarah kita ni daripada peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, dalam sejarah hidup seorang insan yang berusia 63 tahun, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarahnya kalau kita lihat, ada beberapa fasa, ada beberapa cerita yang dalam sejarah Nabi ini ulasannya, ceritanya agak lebih panjang daripada sebahagian babak yang lain. Kata para ulama, selama 63 tahun pengalaman hidupan Nabi SAW, kalau kita tengok pada cerita kelahiran dipanggil Maulidur Rasul, ketika peristiwa hijrah dipanggil Ma'al Hijrah, ketika dibenarkan naik ke langit peristiwa Isra Mi'raj, ketika peristiwa pembukaan Mekah, dan yang kelima tentang kewafatan Nabi SAW. 5 perkara ni dia punya penjelasan, dia punya sirah agak lebih dalam, lebih panjang cerita dia. Isra Mi'raj, hijrah, pembukaan kota Mekah dan lain-lain. Sejarah yang lain ada juga, tapi kita tahu sikit-sikit aja. Sebagai contoh, kalau kita tengok balik, tahu tak tentang perjanjian Aqabah? Perjanjian Aqabah nama pernah dengar, tapi cerita je kena tengok balik dalam buku. Kita tahu cerita tu, tapi tak sedetail yang kita tahu dalam cerita-cerita termasuk hijrah ini. Dan hadirin sekalian, baru kita sambut 10 hari lepas Ma'al Hijrah. Dia merupakan peristiwa agung Nabi SAW, kerana dengan peristiwa itulah menjadi latar belakang sejarah Al-Quran yang kita baca hari ini. Kepentingan kita raikan Ma'al Hijrah ataupun sampai malam ni Ashura sebentar tadi dan sebagainya, cerita hijrah, sebelum hijrah, selepas hijrah ni, kenapa kita kena tahu? Sebab sejarah itu ada kaitan dengan sejarah Al-Quran yang kita baca. Dekat bahagian mana dia punya sejarah dia? Bila kita buka surah Al-Quran, 114 surah itu, 30 juzuk tu, dia akan cerita surah ni turun sebelum hijrah ke lepas hijrah. Kita akan tengok statusnya Makkiyah atau Madaniyah. Surah ni katalah surah Al-Fatihah, ni surah turun sebelum hijrah ke lepas hijrah. Baca surah Al-Kahfi hari Jumaat, surah ni turun sebelum hijrah ke selepas hijrah. Jadi kita tengok bagaimana rapatnya hubungan kita sebagai umat Nabi SAW dengan peristiwa hijrah itu, kerana dia ada kaitan dengan setiap surah yang kita baca. Kerana itu kata para ulama, orang yang baca Al-Quran dengan ada ilmu sirah, insya-Allah dia akan lebih faham isi kandungan Al-Quran. Orang yang belajar sirah Nabi, kita baca sejarah Nabi dengan tahu sejarah Al-Quran, memudahkan kita faham latar belakang sejarah ataupun sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu hadirin sekalian, cerita berkaitan dengan yang baru ni, hari inilah kita sambut ni kan, hari Ashura. Ashura ni daripada perkataan Asyarah, 10. Ashura hari yang ke-10, merujuk kepada 10 Muharram lah. Walaupun bulan-bulan lain pun ada juga, 10 Safar, 10 Rabiul Awal, tapi tak ada pula kita dengar
Ashura Rabiul Awal, Ashura bulan Safar, dia hanya merujuk kepada bulan Muharram lah. Dan sudah tentu kita mengambil barakah daripada nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata apa? Aku mengharapkan, aku mohon kepada Allah mudah-mudahan yang berpuasa pada 10 Muharram itu diampunkan dosanya setahun yang lalu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pemurah. Maha Pemurah yang teramat-amat. Kita ni hidup sebagai makhluk yang penuh dengan salah silap, dosa sengaja tak sengaja. Tapi bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah rezekikan kepada kita ada beberapa amalan yang kita buat benda tu kecil aja. Puasa 1 hari aja, tapi dia punya nilai pahala dosa-dosa yang dibuat setahun yang lalu dipadam. Delete terus dosanya. Kalau 10 Muharram yang tadi kita puasa kan, kalau yang puasa 9 dan 10 lagi bagus kan, maknanya diampunkan dosa setahun yang lalu. Dia beza, kita jangan tersilap dengan satu lagi fadilat puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah diampunkan dosa setahun yang lalu dan diampunkan dosa setahun akan datang, maknanya 2 tahun. Kalau hari Ashura, hari ini kita puasa, diampunkan dosa setahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala nakkan kita ni supaya bila mati tak ada dosa. Itu dia punya ujungnya tu, Allah nak kita mati ni tak ada bawa dosa walaupun sedikit. Cara mana nak hapuskan dosa? Banyaklah. Dengan puasa, dengan apa lagi, duduk dalam majlis ilmu, orang yang melangkah kaki pergi ke masjid, ya, orang bersedekah. Ada banyak amalan kita baca fadilatnya, ampunkan dosa, ampunkan dosa, ampunkan dosa, supaya kita ni bila mati esok dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Tuhan, tutupkan umur kami ni dengan husnul khatimah, jangan kau tutupkan umur kami ni dengan benda yang tak elok. Sebab itu hadirin sekalian, ulama menyatakan kita takkan tahu bila kita mati, ya, dan kita takkan tahu dekat mana kita mati, ya, bila tarikhnya, bila masanya, dekat mana kita mati, kita tak tahu. Tapi kita boleh memilih cara mana kita nak mati. Ya, kita tak boleh pilih tarikh mana, tak ada pilihan kita nak mati bila, takdirnya begitu. Tapi setiap daripada kita, tuan-tuan dan diri saya juga, kita boleh pilih cara mana kita nak mati. Kerana itu kita lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia ni bila mati semua nanti dibangkitkan, mereka akan dihimpunkan bersama dengan orang yang dia sayang. Kita mati macam mana? Tuan-tuan tengok, kalau orang yang contoh hidup dengan masjid, kan, ulang-alik ke masjid, ujung nanti umur dia meninggal masa bila ni, baru nak pergi masjid, tengah siap-siap meninggal, ataupun tiba-tiba meninggal kat masjid. Satu lagi kita dengar meninggal masa bila, betul-betul balik daripada masjid. Orang ni baru nak pergi, orang ni dekat masjid, orang ni ngala balik. Sebab apa? Hidup dia masjid, sekitar itulah mati dia. Orang hidup dengan Quran gitu juga, kan, baru nak baca Quran meninggal, ataupun baru tengah baca 2-3 muka meninggal. Ada ramai macam itu. Ada orang baru tutup sadaqallahul azim, letak, meninggal. Sebab apa? Hidup dengan Quran. Sama ada baru nak baca, tengah baca, lepas baca. Kerana apa? Itu dia punya radar dia, itulah dia punya skop dia. Maka kita dalam hidup sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dalam peluang kita untuk nak memperbaiki hidup kita makin lama makin baik, seperti mana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita ni kan. Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Doa ni kata Nabi, kalau kamu amal, besar fadilat dia. Saya yakin tuan-tuan hafal semua ni. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 benda kita minta ni. Allahumma a'inna, wahai Tuhan bantulah kami, ala zikrika, supaya kami ni banyak mengingatimu ya Allah. Wa syukrika, bantu kami untuk hidup ni syukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan kami juga mohon bantuan agar jadi orang yang sentiasa memperbaiki ibadah kami kepadamu.
Sebab itu masjid, surau, ada kelas Quran, ada kelas bab solat, ada kelas tentang segala macam hukum hakam ni. Ujung dia apa? Untuk kita ni jadi orang yang sentiasa memperbaiki amalan. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah. Kalau kita ke belakang tentang tengok sejarah Nabi SAW dalam peristiwa hijrah ni kan, satu benda yang kita fikir baik-baik dalam hadis, kitab hadis 40 tu, hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi, bila buka hadis nombor 1, kita akan baca hadis tentang niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ayat seterusnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Saya nak ambil tengah-tengah tu. Nabi kata apa dalam hadis tu? Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. 2 kali Nabi ulang. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Hadis ni ataupun ayat ini Nabi nak cerita pada orang Mekah yang nak ke Madinah. Kenapa Nabi tak sebut siapa yang hijrah ke Madinah maka dia akan dapat pahala daripada Allah dan Rasul? Ayat Nabi, siapa yang berhijrah kepada Allah. Boleh juga kalau Nabi sebut siapa yang ikut aku pergi Madinah, pahala sekian-sekian. Ayat Nabi, siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah kerana Allah. Jadi cerita untuk mereka dan cerita untuk kita ni. Tuan-tuan sekalian, hijrah Nabi ni bukan macam kita baca apa makna hijrah, pindah. Dia bukan macam kita pindah ni, zaman kita hidup sekarang ni. Saya ni dulu asal mana? Batu Pahat, pindah ke Johor, kena pindah. Kenapa? Kerja kena pindah Johor. Saya ni dulu kerja kat mana? Sabah, kena pindah Johor. Macam mana rezeki saya kat sini pindah? Pindah. Kan, yang perempuan pula mungkin pindah, ikut suami, pindah ke Johor, ikut aja lah. Kan, dulu hijrah, sekarang ni pun saya pindah juga. Ni bukan cerita pindah rumah ni. Hijrah ni bukan cerita pindah rumah. Sebab itu ayat Nabi ni kalau kita amati sungguh-sungguh, dia punya kalimah, perkataannya sangat-sangat bernilai. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang pilih benda ni, hijrah kerana Allah dan Rasul, hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Hadirin sekalian, 2 benda Nabi buat pilihan. Sahabat-sahabatku sekalian, sama ada nak pilih Allah, nak pilih Rasul, atau nak pilih hidup kamu yang dah selesa sekarang, yang dah ada kedai, yang dah ada meniaga, rumah, keluarga, kawan-kawan, dah hidup selesa kat Mekah ni. Kalau kamu nak teruskan dengan pilihan kamu, dengan rezeki yang kamu ada, meniaga, untung yang kamu dapat, teruskan. Tapi kamu tak dapat kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, tinggalkan semua benda ni, tinggal. Kita pindah cari lori berapa tan, lori 3 tan, banyak barang, ambil lori 8 tan lagi, ambil, angkut semua ni, meja, kursi, barang dapur, barang, siap semua pindah. Kan cerita hijrah Nabi, tinggal semua. Kenapa? Sebab pilih Allah dan Rasul. Kita bayangkan Sayyidina Abu Bakar diajak oleh Nabi dalam keadaan tiba-tiba. Kan, ketuk rumah waktu tengah hari, Nabi ajak keluar. Yang itu tak apalah, cerita dia panjang. Saya nak ambil poin dia, macam mana waktu itu. Kata ulama sirah dalam kitab-kitab sebut, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bawa duit untuk mengiringi Nabi keluar daripada Mekah nak pergi Madinah ni. Berapa banyak tuan-tuan sekalian? Dia bawa 5,000 dirham. 5,000 dirham nak keluar ni. Bila balik tak tahu. Kan, Nabi ajak keluar. 5,000 dirham berapa? 1 dirham sama dengan 2.975 gram emas. Dia punya nombor ni kekal, tak boleh berubah. Macam kita kira zakat harta lah kan. Berapa nak kena bayar ni? Kadarnya 85 gram emas. Tu sipir dia. Harga emas naik lah, kira lah 85 kali berapa? 280, 270. Sipir ni tetap, tak boleh ubah. 1 dirham 2.975 gram emas. 1 gram emas berapa? Kita kira lah berapa? 250, 260. Ringkaskan cerita, kalau kita dapat jumlah 5,000 dirham kali dengan berapa nilai gram emas,
Hari ni zaman kita ni 2020 ni, nilai Sayyidina Abu Bakar bawa 4.01 juta bawa ikut Nabi. 4 juta daripada Mekah pergi Madinah. Kita pergi umrah, pergi Mekah dulu. Mekah dulu 7 hari, pergi Madinah. Tengok-tengok dalam beg tinggal 200 rial. 200 rial je tinggal pergi Madinah. Kan? Bayangkan Sayyidina Abu Bakar tiba-tiba ni, bukan kata wahai Abu Bakar minggu depan ikut aku ketuk pintu masa sekarang juga keluar. Berapa bawa? 5,000 dirham. Kenapa? Sebab mereka ni orang yang berniaga. Sebab itu dalam 7/10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga 7 jutawan. 10 sahabat dijamin masuk syurga. Maknanya orang tu masih hidup, Nabi beri jaminan syurga orang ni. 7 daripada 10 ni jutawan. Jadi keluar. Tak ada tanya pada Nabi berapa lama kita nak jalan ni, agak-agak bila balik ni, keluar rumah aku macam mana ni, belum beli lagi barang dapur. Tak ada cerita barang tu lagi, tak ada cerita dah. Ya Rasulullah, aku ikut. Faman kanat hijratuhu ila Allah, siapa hijrahnya kerana Allah. Orang Islam waktu itu kan bukannya dalam keadaan seperti hari ini. Tuan-tuan, kita kena faham sejarah, tengok pada sejarah sirah Nabi SAW. Di Mekah, kenapa Nabi tak melawan? Kan, walaupun betul lah Islam masih tak ramai, boleh kira lah orang yang Islam ni, tapi kenapa tak melawan? Tak ada cerita Nabi perang, Nabi angkat senjata sebelum pergi hijrah ni. Kalaulah Nabi beri arahan ataupun Nabi sendiri perang, dah tentu Nabi ni maksum, Allah pelihara keselamatannya, kan, kebaikannya. Tapi kenapa tak melawan? Kan, dah ada Sayyidina Hamzah, dah ada Sayyidina Umar, dah ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Rasa kalau 4-5 orang ni jenis angkat pedang, libas sikit orang kat Mekah mati, rasa 5-60 orang tu. Persoalannya kenapa tak serang? Sehingga kan keluarga Ammar bin Yasir, orang yang mati disiksa keluarganya. Nabi pergi ke rumah Sumayyah, Nabi cuma kata sabran ali Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Itu je Nabi sebut. Sabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya kamu ni semua, ayahnya, maknya, anaknya dijanjikan syurga. Sekadar itu Nabi boleh sampaikan. Kenapa Nabi tak cari siapa orang nak hukum kau, biar aku bunuh dia sekarang? Kenapa Nabi tak buat macam itu? Kenapa tak diperangi Abu Lahab, Abu Jahal? Tuan-tuan sekalian, kenapa? Sebab Allah tak izinkan. Itu ujungnya, Allah tak izinkan. Sebab itu dalam surah Al-Furqan Allah nyatakan fala tuti'il kafirin wajahidhum jihadan kabira. Wahai Muhammad, jangan taat pada orang kafir, jangan ikut cakap dia, dan hendaklah kamu lawan dia dengan jihad yang besar. Apa makna jihad besar? Waktu ini sabar, kena sabar. Belum cerita lagi perang angkat senjata dan sebagainya, Allah tak izinkan. Kerana itu hadirin sekalian, Nabi ambil jalan yang tak dipikir orang. Sayyidina Ali diminta oleh Nabi SAW untuk berada di rumah Nabi, lebih tepat lagi untuk mengambil tempat pembaringan Nabi. Nabi keluar waktu pagi tu kan. Kita pernah fikir tak, kenapa Nabi susah-susah panggil Sayyidina Ali baring kat tempat tidur Nabi? Kan panjang cerita. Kalau keluar rumah kosong kan senang. Bila masuk-masuk tak ada orang dah, kelang kabut semua. Kan? Kenapa mesti ada Sayyidina Ali? Soalannya kenapa? Kalau tak ada orang kan senang. Wahai Ali, ikut aku pergi Madinah terus dengan Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali dia bukan habis kat situ aja, bukan sekadar berada dekat tempat pembaringan Nabi, nanti orang masuk tanya dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu, ada kerja yang Sayyidina Ali kena buat. Apa dia? Rumah Nabi ni berada di Mekah, masa dekat Mekah, dia antara tempat yang selamat nak menyimpan harta orang-orang kafir yang minta tolong Nabi simpankan. Orang kafir kat Mekah ni, ialah orang kaya kan, dia pergi rompak sana, dia pergi ambil harta semana orang kaya dan sebagainya. Dia ada harta dia dekat rumah, dia takut nak cari tempat yang selamat untuk simpan. Nak bagi Abu Lahab, aku takut dia diremban sekali barang ni. Nak bagi Abu Jahal simpan pun, aku takut kan silap-silap bukan suruh simpan, dia guna barang aku ni. Tengok-tengok kat Mekah, inilah orangnya ni.
yang panggil Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin, bagi balik pada Nabi lah. Wahai Muhammad, kau simpan benda ni. Tuan-tuan bayangkan, dia musuh pada Nabi, tak suka Nabi, tapi barang dia, barang kemas Nabi simpan. Dan inilah puak-puak yang berada keliling rumah Nabi SAW nak bunuh Nabi ni. Kerja Sayyidina Ali, setelah mana Rasulullah keluar, Nabi kata apa? Bila aku dah keluar nanti, barang-barang ni ada tuan dia ni. Yang ini kau bagi orang ni bagi pada orang ni, kau pulangkan balik, pulang. Ini barang orang ni, aku simpan. Kamu pulang. Sebab itu dipujinya Nabi SAW sampai saat kritikal waktu itu, amanah tetap terpelihara. Kalau ikutlah kan, Nabi kalau nak ambil, kita ambil je barang ni. Dia orang pun asyik nak bunuh kita, nak serang kita, ambil barang ada ni, biar dia. Kan? Tak pernah terfikir macam tu oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan dizalimi, dalam keadaan nak dibunuh, Nabi sempat beritahu Sayyidina Ali, barang-barang ni pulangkan. Sayyidina Ali pergi lambat, dan keluar daripada Mekah tu lambat. Jadi tuan-tuan sekalian, berhijrah kerana Allah ni meninggalkan semua sekali. Dan kalaulah kita kata hijrah itu daripada susah pergi tempat yang senang ke dekat Madinah? Kan, kalau kita kata kenapa keluar? Sebab Nabi nak keluar daripada kesusahan, pergi cari tempat yang lebih senang. Senang apa kat Madinah? Daripada susah pergi lebih susah. Senang dekat mana? Pergi dekat Madinah belum ada lagi rumah, nak duduk kat mana? Kan, kat Madinah ni betul ke orang sambut kita ni? Berapa lama nak duduk, makan minum kita nanti macam mana? Rumahnya macam mana? Yang kita tinggal ni apa cerita? Dalam keadaan semua itu, segala kemungkinan boleh berlaku. Jadi hijrah ni daripada benda yang susah kepada yang lebih susah. Kan? Nabi SAW kenapa diberikan kekuatan yang luar biasa? Kenapa sahabat-sahabat ni dapat kekuatan luar biasa, sanggup melakukan perkara yang dari segi akal, logik akal manusia ni tak mungkinlah boleh buat. Tapi Nabi sebut apa tadi? Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul lah dia dapat. Kerana itu hadirin sekalian, setiap kali sampainya bulan Muharram ni kan, daripada 1 Muharram sampailah kita mungkin hari ni hari Ashura dan sebagainya, sejarah yang berlaku itu kita kena hadam sungguh-sungguh. Termasuklah kalau cerita peristiwa hari Ashura ni, 10 Muharram ni. Kerana apa? Sebab dalam sirah Nabi SAW, dia bermula di Madinah, sampai dekat Madinah. Ketika mana pada bulan Muharram, Nabi tengok orang-orang Yahudi berpuasa. 10 Muharram Yahudi puasa. Soalan Nabi tanya, kenapa puasa ni? Wahai Muhammad, kami ni baca dalam kitab Taurat, dulu masa Nabi Musa, masa Bani Israel dikejar dengan Firaun tenggelam, Nabi Musa selamat, Bani Israel selamat, mereka bersyukur. Hari ini kami bersyukur atas keselamatan Nabi Musa. Itu ayat orang apa? Yahudi. Kemudian dia kata lagi, wahai Muhammad, kami puasa sebab dulu ada banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh. Akhirnya kapal Nabi Nuh selamat berlabuh, Nabi Nuh pun selamat, Nabi Nuh pun syukur. Kami bersyukur atas keselamatan Nabi Nuh. Apa Nabi jawab? Orang Yahudi, kami lebih berhak meraihkan kemuliaan Musa berbanding dengan kamu. Pandai-pandai sebut Nabi Musa lah, Nabi Nuh lah, kalau nak bersyukur lah. Kami lebih berhak meraihkan kemuliaan Musa berbanding dengan kamu. Yahudi ni makhluk yang apa kita kata, laknatullah. Laknat ni dua je kita sebut. Satu syaitan, yang kedua Yahudi. Saya belajar dengan seorang ulama di Jordan, hidup lagi sampai sekarang, Syekh Dr. Abdul Fattah Al-Khalidi, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dr. Salah ni kata, kalau sebut syaitan laknatullah, pahala. Sebut Yahudi laknatullah, pahala. Kenapa pahala? Sebab Allah melaknat mereka. Laknatullahi alal Yahud. Kerana Yahudi lah orang yang dekat Madinah pada waktu itu, orang Aus dan Khazraj, orang asal Madinah ni, bergaduh punyalah lama. Sehingga kan Nabi datang Madinah, akhirnya aman, selamat. Tuan-tuan, gaduh berapa lama? 120 tahun bergaduh. Atuk bergaduh, bapa bergaduh, anak bergaduh, cucu bergaduh. Berapa keturunan tak tahulah. Bergaduh punya lama 120 tahun. Bukan 12 hari, bukan 12 tahun.
Kenapa? Ini daripada tangan-tangan orang Yahudi yang cuba merosakkan hubungan di kalangan manusia pada waktu itu. Hari ini gitu juga. Kan, namanya Yahudi, negara tak ada, dia ambil tanah Palestin, duduk kat situ. Kan, lama-lama dia sikit-sikit ambil. Kan, cuma masalahnya nama Yahudi, tapi kawan-kawannya pun ramai juga di kalangan orang Islam. Orang lain marah. Mesir tanda tangan 1979 perjanjian diplomatik dengan Israel. 79 lama dah. 1994 Jordan tanda tangan. Kita berkawan je lah dengan Israel ni. Kan, berkawan, kalau kita perang pun tak ke mana kita ni. 1994. 2020 baru 3 minggu lepas, siapa pula tanda tangan? UAE, Emirates pula. United Arab Emirates. Satu perjanjian luar biasa. Saat mana rumah orang Palestin dibakar, dirobohkan, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita Islam dekat Palestin dibunuh, mereka boleh bersalaman dengan orang Yahudi untuk nak bangunkan negara mereka. Ini satu musibah yang cukup besar bagi umat Islam. Kita tengok apa yang didedahkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, berita-berita yang sedih sebenarnya kalau kita baca. Baik hadirin sekalian, dalam sirah Nabi SAW, kita cerita tadi kenapa Nabi ada kekuatan luar biasa keluar daripada Mekah ke Madinah. Motivasi Nabi daripada mana? Tidak ada yang lain melainkan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekadar Nabi bagi semangat kan kepada para sahabat, belum tentu mereka dapat all out semua sekali. Tapi oleh kerana datang wahyu daripada Allah, ada 4 kisah dalam Quran, faktanya 4 kisah dalam Quran yang turun kepada Nabi SAW sebelum hijrah. Dan kisah inilah yang membuka minda para sahabat supaya akhirnya jom kita pergi juga ikut Nabi. Kisah pertama diturunkan dalam Al-Quran, surah Al-Qasas, kisah bagaimana pengembaraan Musa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa, Nabi yang kita boleh jumpa kisah dalam Quran sejak masih bayi lagi. Satu-satunya Nabi dalam Quran yang boleh kita baca sejarahnya bermula daripada umur 2-3 hari. Nabi lain mana kita tahu? Nabi Sulaiman usia masa lahir, kita tak tahu cerita dia. Nabi Daud, Nabi Nuh, mana kita tahu kisah? Tak ada. Tapi Nabi Musa daripada bayi, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada ibu Musa, Allah kata apa? Wa awha rabbuka ila ma yuha. Dan Allah nyatakan kami berikan wahyu kepada ibu Musa supaya apa? Supaya masukkan Musa dalam peti dan dihanyutkan dekat sungai Nil. Nabi Musa mula berhijrah sejak usia bayi lagi. Ibnu Kathir kata baru 3 hari umur. Bayi 3 hari masuk dalam kotak, hanyutkan dekat sungai Nil. Kita panggil sungai, Al-Quran panggil laut. Benda yang misteri sampai sekarang. Kita panggil sungai, kan? Sungai Nil, ada orang panggil laut, mana ada laut? Tapi Quran sebut wa alqihi fil yammi, dan hanyutkan dia dalam laut. Al-Quran panggil laut, kita panggil sungai. Sama macam laut mati, kita panggil laut mati, hakikatnya tasik, bukan laut, tasik. Kita panggil sungai, Quran kata laut. Ni kenapa? Kalau kita tengok kenapa, mesti ada sebab ni. Kan, sungai yang kalau kita berdiri dekat tebing sebelah sini tak nampak seberang sana. Yang lebar, dia punya lebar tu masya-Allah luar biasa. Sungai paling panjang di dunia kan. Daripada Mesir turun sampai ke Sudan, turun sampai Ethiopia kat bahagian bawah. Masya-Allah, sangat luar biasa. Jadi bila turun cerita ini kepada Nabi SAW, macam mana Nabi Musa cerita hijrah ni daripada umur 3 hari, elok-elok duduk bersama ibunya, tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada ibu Musa, anak kamu ni takkan selamat kalau duduk dengan kamu. Walaupun logik akal kita, anak ni paling selamat dekat mana? Dekat mak dia. Budak kecil selamat duduk dengan siapa? Mak dia dengan ayah dia. Tapi Allah beritahu kepada ibu Musa, hanyutkan anak kamu ni. Daripada dekat rumah, hijrah dekat mana? Dibesarkan dalam istana Firaun. Dah besar sampai usianya hampir dewasa, keluar daripada istana, pergi ke mana? Pergi ke Madian. Ada kes yang berlaku
menyebabkan Nabi Musa diburu oleh orang istana daripada Mesir hijrah ke Madian. Berapa jauh tu? 700 km keluar lagi. Daripada Madian bekerja selama 10 tahun, berkahwin, balik semula ke Mesir. Kemudian berada kat Mesir, jumpa dengan Firaun yang bukan sekadar menyembah berhala, patung dan lain-lain, tapi Firaun mengaku diri sebagai Tuhan. Jumpa dengan orang Mesir, apa dia kata? Allah sebut dalam Quran, wa ana rabbukumul a'la, dan aku ni merupakan Tuhan kamu yang maha tinggi. Manusia yang diciptakan oleh Allah tapi mengambil nama Allah untuk sifatkan diri dia. Kita baca dalam Quran, sabbihisma rabbikal a'la, maha suci engkau ya Allah, Tuhan yang maha tinggi. Al-a'la, nama Allah. Firaun ambil nama Allah tu untuk gelar diri dia. Aku Tuhan, kata dia. Aku Tuhan. Bila jumpa dengan orang, kan, dia beritahu pada orang Mesir, berdiri kat sungai, kan, dia berjalan dekat sungai Nil. Wahai orang Mesir sekalian, kau tengok ni, sebab aku berdiri inilah air sungai ni boleh mengalir. Nampak tak? Akulah Tuhan. Sebab aku berdiri, sungai boleh mengalir. Orang tanya, Firaun, sebelum kamu ada, sungai ni dah ada dah. Habis sebelum kamu ada, sungai ni siapa mengalirkan? Tangkap orang ni. Itu dia, kan? Dia kata sungai tu mengalir sebab diri dia. Orang tanya, Firaun, sungai ni ada sebelum kamu. Sebelum kamu lahir pun sungai dah mengalir dah. Tak tanya apa dah, kau tangkap orang ni. Dan itulah kerja dia. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan musuh nombor 1 Firaun ini dikekalkan jasadnya sampai hari kiamat. Kami jaga, kata Allah, kami kekalkan mayat ataupun Firaun ni untuk dilihat nanti dia punya sejarahnya sampailah hujung, sampailah hari kiamat. Kat mana Firaun ni? Masih ada lagi mayatnya di Mesir, disimpan dalam muzium, disimpan dalam muzium untuk ditatapi oleh orang yang nak tengok macam mana rupa manusia ni, kan? Saya dulu masa zaman belajar bayangkan Firaun ni besar mana, tinggi pokok kelapa gagaknya, kan, dengan gah, dengan kerajaan apa besarnya Firaun ni, kan, mengaku Tuhan. Bila tengok mayat dalam cermin, lah, tinggi 5 kaki 6 inci, 5 kaki 8 inci, dah ada 9, kan? Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Ingatkan tinggi besar mana, ngaku sebagai Tuhan. Lebih kurang macam kita tinggi dia. Inilah manusia disebut dalam Quran, Firaun. Poin yang saya nak cerita, Nabi Musa balik ke Mesir, ajak Bani Israel keluar daripada Mesir, berhijrah keluar, dikejar oleh Firaun. Pergi mana ni? Berhijrah pergi ke Semenanjung Sinai. Wahai Muhammad, ini sirah Musa, daripada Mesir pergi ke Madian, balik semula ke Mesir, pergi ke Semenanjung Sinai. Hijrah Nabi Musa lebih mencabar. Kisah nombor 1. Kisah kedua, hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah baginda Nabi Allah Ibrahim, Nabi yang banyak hijrahnya dan jauh juga perjalanannya. Nabi Ibrahim dikenali sebagai Abul Anbiya, bapa para nabi, kan? Kenapa dipanggil bapa para nabi? Anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi. Nabi Ibrahim ada 2 isteri, satu yang dipanggil Sarah, satu lagi dipanggil Hajar. Daripada Sarah, isteri bernama Sarah dapat anak namanya Ishak. Ishak dapat anak namanya Yaqub. Yaqub dapat anak namanya Yusuf. Kita pusing balik ke atas, Yusuf bin Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Allah takdirkan umur Nabi Ibrahim ni panjang, sempat jumpa Nabi Yusuf masih kecil. Daripada isteri satu lagi, Hajar, ada anak namanya Ismail. Daripada situlah turun sampailah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Nabi Ibrahim begitu juga. Bermula daripada hidup di negeri Iraq. Cerita hijrah ni semua semangat motivasi pada Rasulullah ni. Bermula di negeri Iraq, yang hari ini nama tempat itu kekal sampai sekarang, namanya Irbil. Bermula di negeri Iraq dan berlaku masalah besar dekat situ sehingga Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk berhijrah. Kita berhenti seketika untuk laluan azan. InsyaAllah kita sambung balik kisah berkaitan dengan hijrah ini untuk memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kita sambung tadi berkaitan dengan apa yang Allah berikan nasihat tunjuk ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran, sehingga kan cerita ini menjadi bekalan terbaik untuk baginda beritahu pada para sahabat, sesungguhnya hijrah yang bakal kamu lakukan itu akan selamat. Cerita tadi Nabi Musa, budak umur 3 hari, hujungnya Nabi Musa selamat. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bermula hidup dekat negeri Iraq, kemudian pindah ke Palestin,
kemudian pindah lagi pula ke Mekah. Hijrahnya pun lagi kritikal, hanya bawa isteri, anak yang masih kecil, bermula hidup di satu tempat yang kering kontang. Baca dalam surah Ibrahim, dan Allah nyatakan apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah, sehingga akhir. Kata Nabi Allah Ibrahim dalam doanya itu, Allah rakamkan, wahai Tuhan, kami tinggalkan, aku tinggalkan zuriat aku ni, keluarga aku, isteri, anak, tinggalkan dekat mana? Biwadin, satu lembah, ghairi dzi zar'in, dan langsung tak ada apa-apa tanaman, inda baitikal muharram, di tempat rumah yang mendapat penghormatan daripadamu ya Allah. Mudah-mudahan aku harapkan keturunan aku ni orang yang dirikan sembahyang. Hijrah daripada Iraq, kemudian pergi ke Palestin, akhirnya pergi ke Mekah, dan bermula hidup daripada kosong, tak ada apa-apa. Belum ada lagi orang kat Mekah. Kan hari ni kalau pergi penuh ada orang kat Mekah kan. Dulu Nabi Ibrahim mulakan hidup kosong, yang ada cuma 3 orang, Nabi Ibrahim, isterinya Hajar, Ismail. Tapi ujungnya macam mana? Hijrah itu selamat. Wahai Muhammad, cerita Nabi Allah Ibrahim ini, kamu juga akan dapat natijah yang sama. Dulu mereka selamat, kamu juga akan selamat. Kisah ketiga, Nabi Allah Yusuf, begitu juga. Zuriat daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, bermula dengan keluarga di Palestin, yang akhirnya dihijrahkan oleh Allah. Daripada Palestin, Nabi Yusuf pergi ke mana? Ke Mesir. Kenapa dihijrahkan? Sebab pada waktu itu Nabi Yusuf ni ada satu ilmu tafsir mimpi, yang mana ilmu ni kalau digunakan dekat Palestin tak meluas sangat. Kepakarannya, ilmunya, pengkhususan ataupun hebatnya Nabi Allah Yusuf ni lebih diperlukan lagi di Mesir untuk menguruskan kekayaan negara yang besar pada waktu itu. Walaupun peringkat awal, macam mana dia boleh pergi ke Mesir? Dibuang oleh abang-abang, dijual sebagai barang dagangan. Surah Yusuf Allah sebut apa? Washarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Dijualnya budak bernama Yusuf ini cuma dengan beberapa dirham aja. Aku ada budak ni, jual, ambil lah berapa dirham pun. Tak tahu siapa budak ini, insan yang bakal jadi nabi, dihijrahkan dalam sedemikian rupa. Ujungnya selamat. Bukan sekadar selamat, Nabi Yusuf diberikan tanggungjawab menguruskan kekayaan bumi Mesir. Wahai Muhammad, kalau ini cerita Yusuf alaihissalatu wassalam, kamu juga nanti kalau berhijrah ujungnya akan selamat seperti mana Nabi Allah Yusuf. Yang keempat, surah yang turun sebelum hijrah. Yang ini lebih dekat hijrah. Dalam tafsir sebut lagi 2 minggu. Ada riwayat kata 2 minggu, ada yang kata sebulan. Antara surah yang turun betul-betul nak hijrah, Suratul Kahfi. Kisah apa? Pemuda. Bagaimana pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur dalam gua berapa lama? 309 tahun. Hidup dekat bandar, tapi arahan Allah supaya kamu kena berhijrah. Hijrah ke mana? Daripada bandar sila masuk dalam gua. Allah nyatakan fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Masuklah kamu semua dalam gua. Maknanya pemuda ni bukan sengaja lari supaya cari tempat selamat, bergerak atas arahan Allah. Sila masuk dalam gua yang sempit, tapi Allah akan luaskan rahmatnya bagi kamu. Jadi semua ini, Nabi Musa atas arahan Allah, Nabi Ibrahim bergerak atas arahan Allah, Nabi Yusuf juga atas kehendak Allah. Ada pemuda Al-Kahfi berhijrah daripada bandar masuk dalam gua juga atas arahan Allah. Begitulah juga baginda Nabi SAW. Sebab itu kalau kata Nabi nak lari meninggalkan kota Mekah pergi Madinah, ayat itu tidak betul. Kenapa kita kata tak betul? Allah suruh hijrah, bukan Nabi nak lari.
Kerana itu kalau kita lihat pernah disebut oleh Nabi SAW, Nabi kata apa? Seandainya aku ni tidak diperintahkan oleh Allah untuk keluar daripada Mekah, niscaya aku akan terus hidup dekat Mekah ni sampai aku wafat. Oleh kerana datang arahan daripada Allah, Nabi tinggalkan. Walaupun Mekah ni Nabi sayang, tempat kelahiran, siapa yang tak sayang kan? Orang kata situ kawasan tempat penuh dengan sibuknya kota Mekah ni, orang datang meniaga daripada macam-macam bangsa, sibuknya kota Mekah. Tapi Nabi kata, aku sayang Mekah, tanah air aku. Macam kita lah kan, pergi mana negara orang cantik macam mana pun tetap teringat juga balik rumah kat Johor ni. Jalan 2-3 minggu, dah lama tak kena TIS. Itu ajalah hayatnya kan. Jalan travel 2-3 minggu sikit, dah lama tak kena mi goreng mamak kan. Dia tak boleh, dia ingat juga kat rumah dia. Nabi bergerak daripada Mekah ke Madinah atas arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu hadirin sekalian, kalau kita lihat Nabi keluar dalam keadaan apa kita panggil dengan pelbagai kemungkinan selamat ke tak selamat. Tapi isyarat daripada surah yang 4 ni, 4 cerita Nabi Musa, kisah Ibrahim, kisah Nabi Yusuf, kisah pemuda Al-Kahfi, ujungnya pasti akan selamat. Cuma macam mana kaedah selamat tu, itu atas arahan ataupun perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kalau kita lihat perjalanan yang makan masa 14 hari tu daripada Mekah nak pergi ke Madinah, sebab hijrah lah macam-macam syiar dan syariat dilaksanakan. Dekat Mekah tak boleh ada syariat, tak boleh ada syiar. Bukan tak ada syariat, syariat ada, tapi tak boleh buat. Sembahyang berjemaah ada ke dekat Mekah? Tak ada. Sembahyang berjemaah dekat Madinah. Puasa ada ke dekat Mekah? Tak ada. Puasa tahun kedua hijrah, dah hijrah tahun kedua baru kena puasa. Haji pun difardukan masa dekat Madinah. Zakat. Jadi semua benda yang kita lihat hari ni, nikmat hidup beribadah secara berjemaah, bermula di Madinah. Sebab itu hari ini dia punya ibrah dia apa? Meraihkan tanda syukurnya kita hidup sebagai umat Nabi SAW. Jom kita beribadah sama-sama dalam keadaan berjemaah. Kerana Nabi dulu kalau dekat Mekah sembahyang macam mana? Seorang-seorang, sembunyi-sembunyi. Kalau orang nampak dibunuhnya. Boleh sembahyang berjemaah ramai-ramai, bermula berapa? 30 orang. Dekat mana? Dekat Madinah. Puasa dekat Madinah, haji difardukan dekat Madinah, zakat dekat Madinah, bangunkan negara dekat Madinah, berkat daripada jemaah ni. Kerana itu kita ni hari ni orang yang nak masuk dalam kategori bersyukur dengan nikmat hijrah, dengan kita buat benda secara jemaah kan, datang masjid, kita hidupkan rumah Allah ini, dan semuanya itu akan diberikan ganjaran yang besar. Kerana itu hadirin sekalian, Nabi kan sebelum sampai di Madinah, Allah berikan kegembiraan. Berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar ditemani dengan beberapa sahabat yang lain, Allah takdirkan tiba-tiba Nabi jumpa dengan satu kumpulan lelaki yang diketuai oleh Buraidah, nama dia. Buraidah ni lelaki daripada kabilah Bani Sahmin. Asal dia nak cari mana laluan Nabi, aku jumpa, aku nak bunuh. Dia bawa dengan kawan-kawan dia 70 orang. Buraidah Bani Sahmin. Akhirnya bila dia jumpa, tengok Muhammad dah nak sampai dekat kawasan Quba, asal nak bunuh. Tapi bila tengok Nabi SAW, dia tengok macam ni ke Rasulullah? Macam ni ke selama dia orang kata nak bunuh, aku tengok muka nampak baik dah. Jadi akhirnya Islamnya Buraidah bersama dengan 70 orang. Sukanya Nabi dalam keadaan nak on the way nak ke Madinah ni, tiba-tiba dalam perjalanan 70 orang masuk Islam. Dan Buraidah ini, lelaki ni, ketua ni, dia yang cadangkan dengan Nabi, ya Rasulullah, aku cadangkan nanti sampai dekat Madinah, sampai dekat Madinah kita letakkan bendera untuk tanda kita dah sampai di Madinah dengan selamat. Cadangan Buraidah diterima. Orang yang cadangkan letak bendera dekat Madinah. Inilah orang dia. Nabi suka. Dalam keadaan kesedihan, kebimbangan perjalanan itu, diubatkan oleh Allah dengan 70 orang daripada Bani Sahmin untuk masuk Islam, menyertai rombongan Nabi SAW. Kerana itu hadirin sekalian, bila kita tengok balik sejarah ni kan, sejarahnya panjang. Dan gini fakta sejarah ni sebenarnya, kita kalau baca sejarah, nak tahu sejarah, mesti kita
setkan minda kita ni, aku tak banyak lagi benda aku tak tahu. Banyak lagi aku tak tahu. Kena kosongkan pemikiran kita, baru boleh baca buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Sebab kalau kita salah set, cerita apa ni hijrah? Aku dah tahu dah, Mekah Madinah tu aja dah. Kan, ni cerita apa ni hijrah? Dah tahu dah, pergi gua, pergi Madinah. Tuan-tuan, berjalan tu 14 hari. 14 hari tu apa benda Nabi jumpa? Pernah dah dengar tak cerita Ummu Ma'bad? Pernah cerita tak kisah Zubair bagi hadiah baju? Pernah cerita tak tentang Suraqah bin Malik? Pernah dengar tak cerita-cerita ni? Panjang lagi detail. Kerana itu kita lihat ini sebagai satu ruang untuk kita mengenal macam mana agaknya peribadi, watak, personality baginda Nabi SAW, sehingga diangkat sebagai pemimpin yang terhebat buat selamanya sampai kiamat. Sebab itu kita hari ni kalau tengok kepada fahaman yang pelik-pelik, khutbah Jumaat baru ni kan, bagi apa? Bagi baru ni kan hari Jumaat, khutbah tentang Syiah. Mereka sambut juga sebelum Muharram ni. Tapi sambut dengan apa? Mesti dengan sedih. Orang-orang Syiah, tuan-tuan sekalian, hari ini untuk makluman kita bersama, mereka meraihkan dengan kesedihan. Man baka au istabka wajabat alaihil jannah. Ulama Syiah kata, ulama Syiah ni sesat punya orang ni. Siapa yang menangis dan buat pura-pura menangis pada hari Ashura, wajib baginya syurga. Senang masuk syurga, pura-pura menangis, syurga dah. Kan? Menangis kenapa? Mengenangkan kematian Sayyidina Husain, anak Rasulullah. Anak Nabi dibunuh ni kata dia. Sayyidina Husain mati dibunuh. Kita hari ni, hari Ashura ni memperingati kematian Sayyidina Husain. Itu je lah yang diingat. Kan? Kematian, kewafatan Sayyidina Abu Bakar tak ada, Sayyidina Umar tak ada. Yang lain-lain apa? Dikafirkan semua. Yang ada percaya Sayyidina Ali, Husain, keturunan tu aja. Sedangkan kalau kita ni jadi umat Nabi SAW, semua ni, semua keluarga Nabi ni kita hormat dan kita sayangi, siapa pun mereka. Jadi kita ni dua dalam cabang ahli sunnah wal jamaah ni, dua cabang kita. Satu, mengasihi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat. Yang kedua, mengasihi ahli keluarga Nabi. Sebab itu dalam selawat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat ke atas Nabi SAW, selawat ke atas ahli keluarga Nabi. Dua-dua ni dikena siring. Kalau tak, masalah. Cinta kepada keluarga Nabi SAW, anak, isteri, cucu, cicit. Kan? Satu lagi, mencintai para sahabat. Orang Syiah masalah dekat sini lah. Sayang pada sebahagian keluarga Nabi, yang lain-lain dikafirkan. Sahabat ni kafir, sahabat ni kafir. Mana sahabat kafir? Dipuji iman para sahabat dalam Al-Quran. Tiba-tiba mereka kata orang-orang ni ada yang kafir, ada yang kafir dan sebagainya. Ini benda yang tak betul. Bila benda tak betul, sila tinggalkan. Dari segi logik akal kita pun, inilah generasi yang dididik oleh Nabi SAW. Dengan berkat mereka berjuang, mereka berhijrah lah, hari ini kita dapat manfaat. Jadi ujungnya, tuan-tuan sekalian, dengan barakah kita cerita benda ni, dapat masuk dalam hati kita. Kita nak rasa, ya Allah, mahalnya nilai hidayah, mahalnya nilai agama yang sampai pada kita hari ini. Hari ini kita senang dengan agama. Orang dulu bersusah payah nak memastikan agama itu sampai pada generasi berikut, dan kitalah antara penerima nikmat hidup dengan syariat umat Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat perkongsian kita pada malam ini, meraihkan hijrah Nabi, meraihkan peristiwa agung hari Ashura dan bulan Muharram. Jadi tak habis lagi hari ini kan. Nabi kata apa? Puasa sunat yang terbaik selepas Ramadan ialah puasa sunat pada bulan Muharram. Mungkin nak sambung nanti puasa 13, 14, 15, puasa hari putih, nak puasa Senin Khamis. Jadi status ataupun kedudukan puasa sunat Muharram ni yang paling afdal selepas bulan Ramadan. Jadi itu yang Nabi bukakan peluang bagi kita. Mudah-mudahan kita terus mencari peluang-peluang kita untuk menambahkan amal kebaikan kita, sehingga akhirnya esok di hari kiamat bukan kita cari, Nabi panggil, mari sini bersama dengan aku, kata Rasulullah. Dan bila Nabi panggil, insya-Allah terus bersama dengan baginda Nabi SAW untuk masuk syurga dengan izin Allah. Mudah-mudahan
kita dapat manfaat. Saya sudahi sekadar ini dulu apa yang dapat kita bincangkan pada malam ini. Mohon maaf salah silap. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami malam ini sebagai pertemuan yang dirahmati, jadikan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustaz. Apa yang disampaikan kepada kami nanti. So, nanti seperti yang menceritakan kesempatan daripada Muslim Masjid Rana saja dari pemakiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan selamat ke Ustaz Rahman Ibn Rahman, yang dihormati yang berhadir Perhatian dan hadirin Penghulu Kumpulan. Terima kasih atas kehadiran yang bahagia Tuan Izam, Ibu Mustafa, Ketua Kampung, Tuan Saudara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan nikmat yang diberi kepada kita dapat kita berkumpul pada malam ini untuk meraihkan satu majlis itu 10 Muharram yang Muharram, dan telah mendengar sedikit amanah dan pencerahan tentang hijrah yang disampaikan oleh Ustaz dan kita pada malam ini. Syukur kita juga kepada Allah SWT kerana masalah COVID yang melanda negara kita ini telah hampir pulih, dan kita pun telah diberi sedikit pelonggaran untuk hadir dalam majlis ilmu ini. Dan walaupun bagaimanapun ini adalah satu hijrah yang baru, iaitu kita mengikuti perkembangan hidup baru, di mana kita terpaksa memakai mask, duduk di dalam jarak yang dibenarkan, dan ada berbagai yang perlu diikuti setelah akan keluar oleh setiap pasien. Tuan-tuan, tuan-puan, tuan-tuan hadir, tuan-tuan hajah dan bahagia sekalian, saya mengucapkan terima kasih dan kehadiran tuan-tuan pada malam ini, karena inilah pertama kali seksi dan puasa baru 2020 hingga 2022 mengadakan satu majlis seperti ini, dan dengan kehadiran tuan-tuan ini memberikan dan memberikan kami kelebihan untuk menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan terus berada di dalam majlis seperti ini. Dan kami mengharapkan seperti itu hijrah yang kita hadapi hari ini, hijrah kita, dan kita dapat melebihkan pemikiran kita cara yang betul, baik kita lebih menurunkan kepada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ucapan yang kita adakan di bulan-bulan yang ada di masjid ini. Dan saya sebagai muslim yang berkuasa bagi ikhlas, sekali lagi malu kepada hadiran tuan-tuan dan puan, jelas di majlis ilmu-ilmu yang kami adakan di sini. Maka segala yang kita dijelaskan oleh segala bersama atau bulan-bulan yang ini dapat satu input yang bermanfaat dalam menghadapi berbagai keadaan. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada jatuh kuasa kami adalah yang terbaru. Jadi kami sebagai insan yang
baru dilantik, menerima segala teguran dan pandangan yang pernah untuk kami bawa dalam segala perkara kami. Jadi kami secara terbuka menerima segala pandangan dan segala pandangan yang dibawa oleh Gubernur. Dan untuk tidak membuang masa saya tidak mendengarkan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada segala tugas-tugas pejabat yang mengendalikan majlis hari ini dengan tenaga dan wang lebih yang telah disumbangkan. Mengucapkan terima kasih segala yang apa yang perlukan yang dari Allah saja dan membalasnya. Jadi itu saya dengan ini tidak mengumumkan mengucapkan sekali lagi terima kasih pada tuan penceramah kita, pada tuan penghulu yang pertama kali datang dalam majlis ini, dan bagi juga kernet. Semoga perjalanan majlis kita terus diberkati Allah SWT. Itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. Majlis silakan Yang Berbahagia Haji Zainuddin Ibn Abdul untuk mengeluh, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyampaikan sumbangan haji tokoh masyarakat dan juga sumbangan kepada ulama Sulawesi Utara. Silakan Yang Berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Majelis yang saya hormati, Tuan Haji Mano, sahabat saya, Musi Masjid pada kelas pada saya sejaya pada sahabat kuasa ini, yang saya hormati ceramah utama kita Ustaz Haji Muhammad, yang saya hormati sahabat saya Ketua Kampung Melayu Sepuluh Sungai, para jemaah berbahagia haji, tuan-tuan kerja, tuan-tuan rumah bagi kerja. Pertamanya saya berterima syukur kepada Allah Subhanahu kerana dengan izinnya dapat saya hadir pada malam ini. Saya rasa lama datang kemah dalam kerana dah tegang masa dan juga tugas. Jadi saya berkesempatan pada malam ini ucapkan terima kasih kepada Musi dan juga rekan kuasa yang sudi buat saya malam ini dalam penuh peralatan Ramadan di bulan Haram ini. Pada hari malam ini kita harapkan dan juga dengan hari malam 10 Saban. Jadi teman-teman tuan, saya bahawa adalah mungkin dimulai pada menjaga 32 buah masjid dan juga 63 buah surau, dan nanti juga di surau-surau ini bulan diberikan kendaraan solat malam. Jadi kalau nak sampai itu pun saya rasa urusannya. Jadi kalau ada yang berkata insyaAllah saya akan buat masa untuk hadir sebagai mungkin. Jadi salah-salah mohon maaf kalau dia kata ramai lagi belum mengenal saya. Saya sebenarnya di Johor Bahru ni bermula 2017. Sebelum itu saya di daerah Kediri, dan sepanjang tempoh COVID ni memang saya tak kata orang tak duduk rumah sepanjang tempoh PKP dan sehingga inilah saya berhenti dengan tugasan saya yang diarahkan ke jabatan dan ke kerajaan untuk membantu rakyat dan masyarakat terutama di kawasan-kawasan kampung dan juga kawasan-kawasan yang di tanah lama. Jadi di kawasan taman ini alhamdulillah masalah dengan jadi dua kabilan BBT, jadi kawasan Madrasah Sekolah Putri, dan di sebelah sana kawasan negara kedua. So di bawah kabilan saya sebenarnya saya ada dua parlimen, iaitu Parlimen Bulan dan Parlimen Sekolah Putri, dan 3 Tun, iaitu Tun Kuling, Tun Sekudai dan juga Tun Kota Sana. Jadi memang luas dan juga
di Samira malam ini, nanti Pak Koko di masjid pas malam ini, dan saya doakan mudah-mudahan supaya cukup duduk untuk pada saya ini mati kami dan berkata-kata insyaallah. Jadi saya akhiri ucapan saya bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Sekali lagi silakan Tuan Haji bersama dengan penghulu untuk menyampaikan sumbangan kita hati sokongan ikhlas yang akan disampaikan. Saya bacakan biodata beliau yang dilahirkan pada 17 bulan 12 1937 di Batu Pahat, Malaysia, 83 tahun. Memberi pendidikan di Sekolah Tuan Lubu Batu Pahat. Berjaya sebagai attendant unit operation theater di Hospital Pemain Tamboi. Keluarga mempunyai seorang anak, 3 perempuan dan 1 lelaki. Semua graduan universiti dan seorang penumpang PhD. Pengaitan sosial keagamaan yang dipandang oleh beliau yaitu menjadi imam di Masjid Al-Muqwinin Hospital Pemain. Kedua, menjadi imam di Masjid Al-Ikhlas pada Sedahir selama 22 tahun sejak tahun 1996 hingga 2018. Beliau adalah lain tak bukan Tuan Imam Haji Muhammad bin Haji Tahir Haji Tahir. Silakan untuk terima hadiah kepada Tuan Haji. Ada bawa ini. Okey, penerima kedua iaitu saya bacakan data beliau adalah dilahirkan pada 1 April 1937, berusia 83 tahun, berasal dari Batu Pahat juga. Dahulu bertugas sebagai attendant hospital Sulaiman dan telah bersama pada tahun 1992. Dalam perkhidmatan sosial keagamaan, beliau pernah bertugas sebagai imam di Surau Waters Hospital Sulaiman, Johor Bahru. Beliau juga pernah ditujukan menjadi bila dan sekaligus imam di Masjid Al-Ikhlas pada Sedahir sehingga tahun 2015. Beliau juga pernah menjadi amil zakat di karya pada Sedahir dan beliau banyak membantu dalam tugas-tugas pengurusan jenazah. Beliau adalah Tuan Haji Mahmud bin Nasar Jempol untuk menerima cenderhati atau pewakil. Terima kasih. Penerima yang ketiga dan terakhir, beliau tidak asing di sini, yaitu berusia 80 tahun, berasal dari Pontianak, Johor, mempunyai seorang anak dan 4 lelaki dan seorang perempuan. Perkhidmatan sosial keagamaan yang pernah di sana beliau akhirnya mengurus jenazah bagi perempuan dari tahun 1990 hingga sekarang. Pertama, beliau juga pernah memandikan jenazah masa beliau dulu di Taman Toramina, dan beliau bergiat jenazah ke masyarakat di Kadah Bangsa Sedaya dan aktiviti luar Masjid Al-Ikhlas hingga sekarang. Silakan yang berbahagia Tuan Haji Surami di Timur Tahir untuk menerima cenderhati kita. Seterusnya yaitu surahan sumbangan kepada Surau Al-Mustaqim dan juga
Surah Mustaqim. Silakan. Terima kasih. Sudah kira dari surah Al-Fatihah. Silakan Ustaz Rafi untuk menerima sumbangan bergerak dan tenaga sdaya, yaitu hamper dan juga berupa buah kek. Terima kasih kepada Tuan Haji dan Tuan Haji juga. Bila sudah majlis yang akan dijalankan, Surati. Okey, Surati akan disampaikan kepada Tuan Haji Zainul Topung Minida. Silakan Ketua Kampung Budaya Tauhid. Alhamdulillah saya sudah majlis pada hari ini. Majlis ma'ajilah semua Allah. Terima kasih diucapkan kepada penceramah dan juga yang hadir pada malam ini, yang mendengar ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi. Semoga apa yang disampaikan pada malam ini menjadi satu iktibar untuk kita berhijrahan di masa akan datang, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum